Saya nak ingatkan kepada mereka yang tak bersetuju, mereka boleh tak bersetuju, tetapi jangan kempen untuk tidak bersetuju kepada orang lain. Kerana ini menyalahi kaedah. Kerana if you campaign to other people untuk tidak mengambil vaksin dengan macam-macam tomahan ataupun macam-macam perkara yang mungkin tak tepat, ia menyalahi Akta 342. Kerana kita nak cover ataupun nak capai herd immunity sebanyak 80% penduduk Malaysia. Dengan vaksin bakal tiba pada kita hujung bulan ini, fasa pertama adalah frontliners petugas barisan hadapan. Perdebatan berkenaan dengan penerimaan vaksin dalam kalangan rakyat Malaysia semakin rancak. Itu adalah sedutan daripada taklimat yang diberikan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Versi penuh taklimat tersebut akan kami siarkan dalam segmen kedua rancangan cerita pada hari ini. Datuk Seri Dr. Adham menyebut 84% rakyat Malaysia yang ditinjau oleh KKM setuju untuk mengambil vaksin, tetapi selebihnya 16% kira-kira masih lagi tidak setuju. Kita mahu bincangkan dalam cerita hari ini, di sebalik berita vaksin ini, ketibaan vaksin dan 3 fasa dan sebagainya, apa yang membelenggu vaksin hesitancy ataupun keraguan untuk menerima vaksin dalam kalangan segelintir rakyat Malaysia. Astro Awani hari ini meninjau pendapat orang awam di sekitar Malaysia dan antaranya adalah di Johor. Saya mahu terus saja pergi ke wakil kami di sana. Wakil Astro Awani Johor, Siti Nur Akila Omar, ada juga menemubual orang ramai di sekitar Johor Bahru untuk bertanyakan kepada mereka, adakah mereka sanggup untuk mengambil vaksin ataupun tidak, dan jika tidak, mengapa? Akila, apa dapatan tinjauan Akila hari ini? Ya Luqman, tadi pagi saya bersama jurugambar Efi Ghazi ada membuat tinjauan di sekitar Johor Bahru, iaitu di Kampung Melayu Majidi dan juga Kempas. Dan apa yang saya boleh katakan, rata-rata individu yang kami temu bual menyatakan persetujuan untuk penerimaan vaksin di kalangan masyarakat umum. Ada beberapa pendapat yang mereka yang menyatakan bagaimana mereka untuk bersetuju. Ada yang menyatakan bahawa kebanyakan pekerjaan yang berada di dalam negara atau di Johor sendiri mempunyai risiko-risiko tersendiri. Yang mana kalau tadi saya temu bual penghantar tonggas. Luqman, kalau kita lihat daripada perspektif berbeza sebenarnya, walaupun dia hanya penghantar tonggas, tetapi ia mempunyai risiko yang tinggi kerana mereka ini bergerak daripada rumah ke rumah, daripada taman perumahan ke taman perumahan lain untuk menghantar gas, dan ada kalanya jika yang menahan mereka atau pelanggan yang membeli gas itu adalah wanita, semestinya mereka berkeperluan untuk hantar sampai ke dapur. Dari situ kita dapat melihat bahawa risiko jangkitan ini adalah tinggi, dan daripada tinjauan temubual kami menyatakan bahawa rata-rata individu menerima vaksin ini dan berpendapat bahawa vaksin ini perlu dipercepatkan lagi supaya mereka dapat mempertahankan diri mereka daripada terus dijangkiti. Luqman, kalau kita boleh lihat Luqman, ini adalah pandangan daripada temubual yang saya temui pagi tadi Luqman. Saya sebenarnya meniaga gas ni saya risiko tinggi sebenarnya. Menghadap dengan orang awam lah. Saya rasa itu memang yang terbaik lah. Jadi senang sekurang-kurangnya saya boleh berjalankan perniagaan saya lah sebagai pengedar gas. Pasal sekarang pun makin lama makin tinggi saya tengok sekarang. Saya takut itu je lah. Kalau boleh biarlah benda ni, apa maksudnya COVID ni hilang lah kata orang tu. Walaupun makan masa jangka yang lama lah. Maksudnya macam tu lah. Sekurang-kurangnya kita boleh lah jalan seperti normal lah. Agak susah lah kalau kita nak pergi bekerja kan, kita jumpa orang, lepas tu keadaan tu menyusahkan jugalah untuk kita yang bekerja. Jadi sekurang-kurangnya ada vaksin ni boleh mempertahankan diri kita daripada virus yang akan datang sekeliling kita ni. Dengan anak dia pun patut diberikan, sebabnya kita kadang-kadang kita hantar anak dekat nursery kan, macam saya hantar anak kat nursery, so kita tak tahu anak kita bergaul dengan anak orang lain, so dalam masa yang sama anak ibu bapa pun kena, jadi kita pun turut kena juga. Jadi ini amat penting lah, dan saya harap vaksin ini disegerakan. Tentang vaksin ni saya bersetujulah bagi pada orang ramai. Sebab saya pun bekerja dalam keadaan risiko tinggi. Saya pun biasa juga jaga jangan orang soft test. Jadi saya rasa benda ni patutlah diberi pada orang awam. Saya rasa benda ni bagus untuk kita boleh bawa anak keluar berjalan, beriadah. Jadi
pada saya lah, bagusnya memang kita bagi pada orang awam lah. Vaksin ni bagusnya selain untuk diri kita, dia juga untuk orang lain lah. Apalagi untuk yang sudah berumur. So dia dapat mencegah daripada terus merebak dan menjaga daripada yang macam mana? Wabak-wabak yang lain lah. Bila ada vaksin ni kan bagusnya mungkin boleh kembali macam biasa. Nak hantar anak ke sekolah, hantar ngaji. So bebaslah untuk diorang macam kita dulu kan nak ke mana-mana. Jadi tak terperuk saja dalam rumah. Tak risaulah. Ini selaras dengan dapatan tinjauan Kementerian Kesihatan. Majoriti kebanyakannya 84% kira-kira setuju untuk mengambil vaksin. Mereka menerima, malah mereka mengalu-alukan dan mereka minta untuk disegerakan. Tetapi ada juga segelintir yang masih lagi mempunyai keraguan. Dan Akila ada juga menemui beberapa orang di sekitar Johor Bahru yang takut, ragu-ragu untuk mengambil vaksin. Apa ceritanya di situ, Kila? Cerita je begini, Luqman. Sebenarnya daripada banyak tinjauan yang kita lakukan pagi tadi, ada juga saya menebual seorang dua yang tidak boleh menerima vaksin. Tapi untuk usaha untuk kita menemubual mereka, mereka tidak mahu kerana takut dikecam atau sebagainya. Dan daripada hasil saya berbual dengan mereka, mereka menyatakan bahawa kebimbangan mengenai dengan kualiti vaksin ini. Adakah bila sudah ambil vaksin akan kena COVID balik ke? Sebab di laporan media di antarabangsa pun ada mengatakan bahawa terdapat mereka yang telah menerima suntikan dijangkiti COVID. Jadi itu yang menimbulkan keraguan terhadap mereka ini. Kalau yang saya boleh cerita lagi, mungkin antara mereka juga ada yang pemikiran mereka tidak terbuka dengan vaksin ini. Jadi saya rasa perlukan lagi bahawa pengetahuan mengenai vaksin ini diberikan kepada masyarakat kita supaya mereka jelas bahawa vaksin ini adalah selamat untuk mereka dan juga orang sekeliling mereka, Luqman. Ya, kajian klinikal menunjukkan keberkesanan vaksin melawan COVID-19 dan mungkin kalau ada kes-kes terpencil, reinfection ataupun mereka yang sudah disuntik vaksin tetapi mendapat juga, dijangkiti juga COVID-19, itu adalah kes yang sangat jarang berlaku. Tapi apapun, ia meningkatkan kebarangkalian untuk orang yang sudah divaksin tidak akan dijangkiti COVID-19. Tapi tak mengapa, kita mahu memahami, kita berikan suara yang seimbang dan kita mahu memahami apa sudut pemikiran mereka yang ragu-ragu akan vaksin ini. Jadi selain daripada mungkin poin mereka ataupun alasan mereka kerana mereka tidak yakin mungkin akan dijangkiti juga COVID-19 walaupun selepas dapat vaksin. Ada lagi sebarang hujah yang mereka tampilkan kenapa mereka tidak mahu menerima vaksin, Kila? Antaranya itu antara salah satu sebab kenapa mereka tidak mahu menerima vaksin ini. Dan ada di antara mereka juga yang berpendapat bahawa vaksin ini tidak diuji dengan secara menyeluruh. Bila kata menyeluruh itu maknanya mereka meminta bahawa vaksin ini sebenarnya diuji kepada mereka yang seperti menteri. Maknanya menteri-menteri perlu menggunakan vaksin ini dahulu dan diikuti oleh masyarakat umum. Itu pandangan mereka. Tetapi apa yang saya boleh katakan sebenarnya pandangan ini adalah pandangan masing-masing, Luqman. Mereka juga ada pendirian yang mereka tetapkan supaya kena vaksin yang macam mana, yang perlu bagaimanakah tahap kualitinya, bagaimanakah tahap keyakinan mereka terhadap vaksin. Itu adalah salah satu keyakinan itu penting untuk dipupuk supaya mereka yang ragu-ragu ini boleh menerima vaksin ini, Luqman. Terima kasih Akila Omar dari Johor Bahru. Itu antara kebimbangan dan perjuangannya, iaitu untuk meyakinkan seluruh populasi Malaysia dan malah beberapa negara di dunia juga mereka sukar untuk meyakinkan ke semua populasi mereka bahawa vaksin ini bagus. Kerana walaupun sebahagian besar populasi sudah menerima vaksin dan kita akan mencapai immunity kelompok atau herd immunity, segelintir yang mungkin tidak mahu divaksin ini jika mereka dijangkiti masih lagi membawa risiko bukan sahaja kepada diri mereka sendiri tapi kepada orang ramai. Justru selepas kita habis menumpukan kepada pengedaran vaksin yang sudah pun diumumkan oleh Perdana Menteri beberapa hari lepas, fokusnya pula adalah untuk memastikan semua faham dan semua akur bahawa vaksin ini perlu. Apa cabarannya untuk kita memperbetulkan persepsi orang ramai berkenaan dengan kepentingan vaksin mereka yang ragu-ragu ini? Wartawan Esra Awani Umar Vati Ramayah ada menemubual pakar berkenaan dengan cara-cara yang mungkin kita boleh
laksanakan untuk meyakinkan orang vaksin skeptik ini yang masih lagi ragu-ragu terhadap vaksin? Umar, bagaimana Umar? Ya Lokman, sebelum kita membincangkan jauh mengenai isu ini, apa kata kita dengar apa yang dikatakan oleh pakar perubatan keluarga sebentar tadi oleh Datuk Suazli Abdullah. Kita dengarkan dulu. Di antara pendekatan dan yang kita lakukan buat masa ini adalah kita melakukan secara advokasi dan mendidik masyarakat umum. Terutama sekali berkaitan dengan pentingnya pemberian vaksin COVID-19 ini. Apa tujuan yang kita lakukan oleh kerajaan itu, dan juga kita tumpukan kepada kumpulan-kumpulan fasa mengikut fasa-fasa yang kita nyatakan sebelum daripada ini. Antaranya 3 fasa yang utama. Fasa yang pertama adalah untuk frontliner, fasa yang kedua adalah untuk golongan yang berisiko, dan fasa yang ketiga adalah untuk diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara kita. Jadi apabila kita lihat kepada jumlah 70% itu, mungkin tidak mencapai seperti yang kita nak, lebih kurang dalam 80% dan ke atas, supaya terbentuknya imuniti secara kelompok, ataupun dalam bahasa Inggerisnya diberi herd immunity. Ya Lokman, yang daripada apa yang dijelaskan oleh Datuk Suzazli sebentar tadi, apa yang kita boleh lihat bahawa majoriti daripada golongan yang tidak mahu atau menolak vaksin ini mengaku bahawa mereka masih atas pagar ataupun masih ragu-ragu berhubung dengan kesan sampingan vaksin itu sendiri, ataupun terhadap isu kandungan vaksin itu sama ada halal ataupun tidak. Dan perkara ini telah dijelaskan oleh JAKIM yang di mana semua jawapan-jawapan, semua persoalan itu telah dijawab dengan jawapan yang konkret, di mana beliau juga di JAKIM juga ada menyentuh mengenai kepentingan vaksin dan hukum berkaitan. Dan Dr. Suzali sebentar tadi dia ada mencadangkan beberapa pendekatan Lokman, dan yang di mana saya juga ingin berkongsi antara pendekatan-pendekatan yang disarankan oleh beliau sebentar tadi, di mana antara pendekatan adalah di mana KKM sedang melakukan pergerakan secara advokasi ataupun mendidik masyarakat mengenai kepentingan untuk menerima vaksin itu sendiri. Dan tentunya pendekatan ini disulami dengan beberapa kaedah-kaedah termasuk seperti siaran di televisyen, radio, akhbar dan juga media sosial. Dan apa yang menarik juga, KKM juga sedang mungkin boleh menggunakan golongan berpengaruh media sosial seperti Insta Famous, di mana pengikut-pengikut mereka yang ramai itu boleh mempengaruhi untuk turut menerima penggunaan penyuntikan vaksin COVID-19. Dan apa yang jelas dalam perbualan tadi, beliau juga ada menjelaskan bahawa kita Malaysia masih lagi kekurangan sukarelawan untuk menjalankan ujian COVID di sini. Dan bagaimanapun beliau yakin dengan adanya kaedah-kaedah dan pergerakan daripada KKM, ia dapat meyakinkan para sukarelawan untuk tampil untuk menyertai ujian klinikal di Malaysia ini. Ya, Lokman. Umar, vaksin yang kita akan perolehi vaksin keluaran BioNTech Pfizer, saya faham sudah pun melalui proses ujian klinikal yang begitu komprehensif di luar negara sebelum ia tiba di Malaysia. Jadi sukarelawan ini untuk menguji apa lagi, Umar? Sukarelawan itu maksudnya kita untuk melakukan satu sampel untuk benar-benar untuk meyakinkan itu sampel itu mungkin barangkali dilakukan di luar negara di mana dia melibatkan populasi dan rakyat negara itu, tapi untuk di bawah Pharmaceutical Malaysia kita memerlukan rakyat kita sendiri untuk melakukan ujian-ujian itu untuk lebih meyakinkan rakyat Malaysia kita. Kita tidak boleh mengambil sebarang sampel kita mungkin di mana kelulusan bersyarat yang dikeluarkan oleh Pharmaceutical Malaysia itu adalah berdasarkan data-data yang sebelum ini dilakukan terhadap responden ataupun sampel di luar negara. Itu untuk luar negara. Tapi bila bercakap mengenai Malaysia, tentunya sebagai rakyat Malaysia kita memerlukan kajian itu dilakukan ke atas responden rakyat Malaysia sendiri, mungkin dari segi faktor genetik kita sendiri, faktor geopolitik kita, daripada kedudukan Malaysia sendiri mungkin barangkali boleh berbeza daripada cuaca dan iklim negara kita berbanding dengan negara-negara lain. Lokman. Okay. Itu mungkin itu antara pandangan saya barangkali. Okey, terima kasih Umar Bati Ramaya. Kita masih bincang berkenaan dengan keraguan vaksin dalam kalangan populasi. Saya ingin menggesa juga, anda
bebas untuk mempunyai pemikiran terbuka, tetapi kita perlu mendasarkan pemikiran dan pendirian terhadap fakta-fakta kajian dan fakta-fakta sains klinikal, terutamanya dalam hal ihwal yang membabitkan kesihatan dan nyawa. Bukan sahaja kesihatan dan nyawa sendiri, tetapi orang ramai dan juga orang tersayang. Itu satu perkara yang kita perlu ingat. Dan selepas ini kami akan bawakan kepada anda sedutan dan juga intipati sidang taklimat oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba kepada media yang berlangsung awal hari ini, yang belum lagi kami berpeluang untuk menyiarkannya secara penuh di ruangan televisyen. Kita berhenti rehat seketika, kita saksikan itu selepas ini.